Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan belajar berkaitan dengan kutipan gaya American Psychological Association dan kita akan melihat gaya yang terkini iaitu edisi ke-7. Secara pengenalannya, bila sebut sahaja gaya APA, gaya ini banyak digunakan dalam bidang sains sosial dan pendidikan. Gaya ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1929 dan paling terkini pada tahun 2019 yang kita panggil sebagai edisi ke-7. Sebenarnya, ada banyak juga perbezaan antara edisi ke-6 dengan edisi ke-7. Dalam gaya APA banyak perkara yang diberi penekanan. Cuma bagi khusus keterampilan, fokus kita kepada aspek kutipan dan juga rujukan. Bila sebut saja kutipan, apakah yang dimaksudkan dengan kutipan? Kutipan membawa maksud petikan yang diambil daripada sumber berautoriti sama ada sumber tersebut sumber bercetak atau sumber elektronik. Bahan berautoriti bermaksud kepengarangannya ataupun domain yang membangunkan bahan dalam talian itu diyakini. Kedua, kenapakah kutipan dibuat? Kutipan perlu dibuat bagi membuktikan kebenaran isi huraian atau pernyataan yang dibuat oleh kita. Bila kita menulis, kita meletakkan satu kenyataan, kita perlu ada pembuktian, sokongan daripada mana-mana sumber, artikel jurnal, mungkin daripada buku yang akan menyokong setiap pernyataan, setiap hujah yang kita buat. Kedua, untuk mengelakkan plagiat. Bila kita merujuk mana-mana bahan, kita bukan terus mengambil ayat tetapi sebenarnya kita mengambil idea-idea yang secara tidak langsung dipindahkan masuk dalam penulisan kita. Apabila kita memindahkan idea tersebut ke dalam penulisan kita, beri kredit kepada sumber yang dirujuk dengan membuat kutipan bagi mengelakkan plagiat berlaku. Ketiga, kutipan dan rujukan perlu selari. Bermaksud apabila kita merujuk menurut Aminah Ayub 2020, dalam rujukan perlu ada Aminah Ayub. Menurut Liao 2011, dalam rujukan perlu ada Liao, contohnya Liao PP, okey, 2011. Jadi mesti selari. Yang keempat, sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama merujuk kepada penulisan asal daripada penulis bahan yang kita rujuk. Manakala sumber sekunder merujuk kepada dalam penulisan yang kita rujuk ada kutipan. Kita nak ambil kutipan yang ada dalam artikel yang kita rujuk. Itu yang dikatakan sebagai sumber sekunder. Contohnya di sini. Kenapakah sumber sekunder itu berlaku? Okey, bila kita merujuk bahan yang kita muat turun, contohlah, okey, awak memuat turun, okey, jurnal linguistik tajuknya keupayaan kanak-kanak prasekolah menguasai ayat bahasa Melayu yang ditulis oleh Abdul Rashid Jamian pada tahun 2010. Okey, awak nak ambil apa yang mengantar Simanjuntak menyatakan tentang kecekapan. Okey, tapi tahunnya 1987. Sukar. Kalau ada pun mungkin di beberapa perpustakaan sahaja yang ada mengantar Simanjuntak daripada Indonesia. Okey, contohnya ada dekat Indonesia. Takkan kita nak pergi sebab lokasi itu terhad, sumber itu terhad. Jadi boleh kita ambil daripada Abdul Rashid Jamian. Kutip, okey, tapi kita beri kredit pada mengantar Simanjuntak dan juga Abdul Rashid Jamian, okey, atau mungkin okey mengantar Simanjuntak contohnya dia menulis dalam bahasa Jawa. Awak tak faham bahasa Jawa. Okey, jadi kita akan ambil dalam kes tu kita pun akan ambil daripada sumber sekunder sebab bahasa itu tidak difahami. Penulisan itu boleh dibuat sama ada secara penulisan naratif atau penulisan parentesis. Apabila kutipan perlu selari dengan rujukan, okey, memandangkan kita buat rujukan, kredit diberikan pada Abdul Rashid Jamian 2010. Sebab kita baca Abdul Rashid Jamian, walaupun ideanya daripada mengantar Simanjuntak. Tapi dalam kutipan kita, kita memang kena letak mengantar Simanjuntak sebab idea kecekapan itu datang dari mengantar Simanjuntak. Hanya dalam rujukan sahaja kita letakkan nama Abdul Rashid Jamian. Sebab tu kita letak dalam Abdul Rashid Jamian sebab nak menunjukkan kita baca dalam artikel yang ditulis
oleh Abdul Rashid Jamian. Dalam situasi tersebut, kadang-kala akan berlaku kesilapan apabila pertama, pelajar menulis nama mengantar Simanjuntak terus kredit. Kecekapan berdasarkan mengantar Simanjuntak 1987 ialah bla 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 letak dalam rujukan mengantar Simanjuntak. Walhal awak tak rujuk mengantar Simanjuntak. Atau dalam kes yang kedua, menulis nama mengantar dan nama Abdul Rashid Jamian kemudian menyenaraikan kedua-dua nama dalam rujukan. Juga salah. Berdasarkan gaya APA, bahan yang kita rujuk saja, awak rujuk Abdul Rashid Jamian, sepatutnya dalam senarai rujukan hanya ada nama Abdul Rashid Jamian sahaja. Atau yang ketiga, menulis nama Abdul Rashid Jamian. Kecekapan tu awak beri kredit pada Abdul Rashid Jamian, definisi kecekapan tersebut. Walhal definisi itu sendiri Abdul Rashid ambil daripada mengantar Simanjuntak. Jadi kita kena tahu dalam keadaan sebenar bagaimanakah meletakkan kutipan dan juga pada siapa kita perlu kreditkan dalam rujukan kita. Okey, asas menulis kutipan ada 4. Pertama, kutipan naratif dan kutipan parentesis sama ada nama pengarang dalam teks atau nama pengarang dalam kurungan. Yang kedua, penulisan nama pengarang berdasarkan bangsa. Yang ketiga, penulisan nama pengarang mengikut jumlah pengarang. Yang keempat, penulisan kutipan jika menggunakan nama organisasi atau nama korporat. Kita lihat yang pertama, naratif dan parentesis. Okey, nama dan tahun ditulis sebelum kutipan jika kita membuat kutipan naratif. Okey, kalau kita lihat di situ, okey, Nik Idrus, Nik Hassan dan Liao mendapati bahawa Nik Idrus itu namanya dalam teks. Itu yang dikatakan sebagai naratif, nama dalam teks, tahun dalam kurungan. Parentesis, nama dan tahun ditulis selepas kutipan. Nama dan tahun itu perlu berada dalam kurungan. Bagi dulu definisi apakah yang dimaksudkan dengan kesilapan bahasa. Kemudian di hujungnya baru diletakkan Nik Idrus, Nik Hassan dan Liao 2008. Sama ada menggunakan naratif dan parentesis terpulang kepada kita. Lazim naratif untuk kita menekankan kenyataan tokoh. Sebab itu namanya dalam teks. Manakala parentesis kita nak beri penekanan kepada kenyataan tokoh tersebut. Okey, kenyataan ini daripada siapa? Baru kita letak dalam kurungan. Untuk kutipan naratif dan parentesis, hati-hati apabila melibatkan dua nama pengarang. Berdasarkan contoh yang saya letakkan, Nik Idrus, Nik Hassan dan Liao. Dalam naratif, DAN itu ditulis lengkap, dieja. Manakala dalam parentesis, gunakan simbol dan sahaja. Ini perlu cakna apabila kita membuat kutipan naratif atau parentesis sekiranya melibatkan dua nama pengarang. Kedua, berdasarkan bangsa. Untuk penulis berbangsa Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak dan juga India. Tulis nama pengarang berserta nama ayah pengarang. Yang lain gugur. Apa yang kita gugur? Bin, binti. Kalau yang Melayu ada haji, gelaran keagamaan. Kita akan gugurkan gelaran kurniaan, datuk, tan sri atau gelaran iktisas atau akademik, profesor, doktor. Itu semua tak perlu untuk mana-mana penulisan. Okey, jadi kalau nama pengarang Melayu Aiman bin Haji Abdul, bin dan haji itu perlu digugurkan. Tulis Aiman Abdul. Kalaulah Bumiputera Sabah Sarawak, Henry anak Ganai, Datuk Henry anak Ganai, tulis Henry Ganai sahaja. Okey, kalau India, Profesor Muthuswamy anak lelaki Gopal, tulis Muthuswamy Gopal saja. Nama pengarang dan nama ayah pengarang saja. Jadi yang saya letakkan warna hijau itu perlu digugurkan. Sekiranya pengarang itu ada nama keluarga. Nama keluarga merujuk kepada surname atau last name. Untuk pengarang berbangsa Cina, ada yang ada nama Kristian, ada yang tidak ada nama Kristian. Jadi kalau tanpa nama Kristian, nama keluarga itu berada di hadapan. Kalau ada nama Kristian, yang kedua itulah merujuk kepada nama keluarga. Jadi bila nak buat kutipan, tulis Tan Aimi, tulis Tan sahaja. Nama keluarga sahaja. Jackie Lim Ah Ming, gunakan Lim sahaja. Nama keluarga. Konsep nama keluarga, okey, penulis itu berkahwin, dia akan bawa nama keluarga itu. Itu nama keluarga, bukan nama ayah. Okey, mana-mana pengarang yang ada nama keluarga. Contoh Sikh Punjabi, Kaide Kaur, Ranjit Singh, Kaur Singh, yang terakhir itu ialah nama keluarga.
Konsep barat, last name ialah nama keluarga. Nama pun last name. Jadi last. Nama yang terakhir itu ialah nama keluarga, hanya meletakkan nama terakhir saja. Konsep last name ini diterima pakai bagi mana-mana nama pengarang daripada luar negara. Okey, kecuali Cina sahaja. Kat Malaysia ni kita tahu, okey, nama keluarga berada di hadapan tanpa nama Kristian. Yang lain kita akan letakkan yang belakang itu sebagai last name, sebagai nama keluarga. Jika nak buat kutipan, kita hanya meletakkan nama keluarga sahaja. Jadi, itu berkaitan nama pengarang berdasarkan bangsa. Yang berikutnya, yang ketiga, kita lihat jumlah. Untuk jumlah, okey, pengarang pertama, pengarang kedua, bila ada tulis semua nama pengarang, hanya kita kena cakna kalau pengarang itu dua, pilih naratif DAN. Guna parenthesis, guna simbol dan. Kalau tiga nama pengarang dan lebih, hanya meletakkan nama pengarang pertama sahaja, Nik Idrus, Nik Hassan, et al. Jadi, Lia Hock Meng, Lubna Abdul Rahman, Nicole E. Thomas, Parameswari Supiah, dah tak perlu kisah dah cara nak menulisnya bagaimana untuk kutipan. Letak nama pengarang pertama, terus gunakan et al. Selepas ET, space, AL, noktahkan. Okey, itu berdasarkan jumlah. Yang keempat, kita melihat berdasarkan organisasi. Sekiranya ada akronim, tulis penuh dahulu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kurungan KPM 2012. Kali kedua nak buat kutipan, masih merujuk bahan yang sama. Tak ada masalah, gunakan KPM. Ikutlah awak nak buat parenthesis ataupun naratif. Tapi, jika tidak ada akronim, jangan gatal-gatal. Nak buat akronim YP untuk Yayasan Perak. Tak boleh sebab orang tak tahu YP itu untuk apa. Jadi tulislah penuh, tak kisah parenthesis, tak kisah naratif, perlu ditulis secara penuh nama organisasi tersebut. Ini asas bagi penulisan kutipan, tak kisahlah awak buat kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Asas ini perlu dipegang oleh pelajar. Okey, kita melihat kepada jenis kutipan. Kutipan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama kita panggil sebagai kutipan langsung. Okey, kutipan langsung kita ada kurang 40 patah perkataan dan lebih 40 patah perkataan. Untuk kutipan tidak langsung, kita ada kutipan parafrasa, ringkasan dan sintesis. Okey, fokus saya hari ini, fokus saya dalam video ini hanya merujuk kepada kutipan langsung sahaja terlebih dahulu. Okey, kita lihat kutipan langsung. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kutipan langsung? Kutipan langsung ialah mengambil idea, pendapat dan fikiran seseorang tanpa mengubahnya. Bermaksud ambil bulat-bulat. Ada kesalahan, ada typo. Jangan hiraukan. Kekalkan typo tersebut. Kesalahan yang ada pada teks yang awak ambil. Jadi, kita ambil bulat-bulat tanpa mengubahnya. Kenapa kita buat kutipan langsung? Sebab kita nak sokong hujah atau hipotesis. Ketiga, bahan yang kita gunakan tak kisah. Mana-mana pun boleh. Bahan bercetak boleh, bahan dalam talian juga boleh. Okey, untuk membuat kutipan langsung ada 4 perkara yang perlu diketahui. Okey, pertama nama pengarang. Jadi bila kita menulis nama pengarang, rujuk balik nama pengarang ini nama pengarang atau nama organisasi. Kalau nama pengarang, okey, lihat bangsa pengarang dan juga jumlah pengarang. Okey, itu diikat untuk kutipan. Kemudian tahun, okey, tahun kita 10 tahun terkini bermaksud semua bahan kita akan ada tahun. Okey, yang ketiga muka surat atau nombor paragraf. Untuk kutipan langsung kena letak muka surat. Tak ada muka surat, letakkan paragraf. Okey, para. Kita akan singkatkan kepada para untuk kutipan kurang dan juga lebih 40. Untuk kurang, kita juga kena letak tanda petik. Okey, itu yang membezakan dengan lebih. Lebih kita santak 0.5 inci. Okey, daripada jidar kiri. Jadi dia ada satu perenggan khusus. Sebab itu ada sesetengah penulisan dipanggil sebagai blok khusus. Okey, jadi kita buat satu perenggan khusus untuk kutipan langsung lebih 40 patah perkataan. Jadi bila kita nak buat kutipan langsung, sebab dia senang je. Kita pindahkan, copy bulat-bulat, salin bulat-bulat. Tapi bila kita salin bulat-bulat, jangan tinggalkan nama, tahun, muka surat dan tanda petik. Okey, itu kalau kurang. Kalau lebih, nama, tahun, muka surat dan juga santak 0.5 inci daripada sebelah kiri.
Okey, kita lihat contoh. Okey, ini contoh kutipan langsung kurang 40 patah perkataan yang saya akan berikan contoh parenthesis dan juga contoh naratif. Okey, kalau kita lihat di sini, bahan ini daripada Abdul Rashid Jamian, tahunnya 2010, muka surat 2. Teks yang dipilih itu di-highlightkan, ditandakan di situ yang berwarna kuning. Apabila kita buat kutipan, okey, ini contohnya kutipan naratif. Abdul Rashid Jamian 2010 menyatakan bahawa penguasaan. Kita ambil ayat yang pertama, tapi kita jadikan P itu kepada huruf kecil sebab APA membenarkan huruf besar berubah kepada huruf kecil sekiranya teks yang diambil duduk di tengah-tengah dalam ayat kita. Yang lain tak boleh ubah. Memang kena ambil bulat-bulat. Okey, contoh yang kedua juga kutipan naratif. Contoh yang ketiga kutipan parenthesis. Okey, kalau kita lihat di sini ada nama pengarang, ada tahun, okey, kemudian ada muka surat dan juga ada tanda pembuka dan penutup kata. 4 elemen tersebut mewakili 4 markah dalam portfolio. Dan hati-hati, kedudukan noktah bagi kutipan langsung kurang 40 dan lebih 40 tak sama. Kalau kurang, noktah perlu diletakkan selepas kurungan. Okey, kita lihat contoh yang kedua untuk kutipan langsung lebih 40 patah perkataan. Masih bahan yang sama, Abdul Rashid Jamian, tahun 2010, teks yang di-highlightkan, okey, yang ditandakan itu ialah kutipan untuk lebih 40. Okey, ini okey, muka suratnya 9. Okey, ini contoh kutipan naratif, nama dalam teks berdasarkan Abdul Rashid Jamian 2010. Okey, kalau kita lihat, okey, 0.5 inci itu yang dikatakan sebagai santap. Tetapi untuk menyiapkan portfolio, okey, tekan tab sahaja pada komputer. Janji dia berganjak. Nanti buat esei baru kita kena pastikan betul-betul 0.5 inci. Dan kedudukan noktah kalau awak lihat sebelum kurungan. Penulisan esei, kita akan kekalkan double spacing 2.0 langkau barisnya. Okey, jadi kalau dalam portfolio tak ada masalah pun, bukan single spacing sudah memadai. Untuk portfolio dalam esei kena tulis double spacing. Okey, 2.0 baris. Ini naratif. Contoh parenthesis, okey, bahan yang sama, cuma teks itu berganjak, ayat dia duduk dekat bawah. Tapi kalau dalam portfolio tak ada ayat bawah pun tidak ada masalah. Janji nampak ada indent tersebut sahaja. Ada santak, okey, sahaja. Nokta, okey, sebelum kurungan. Ada nama, ada tahun, ada muka surat. Okey, jadi terpulanglah nak buat naratif atau nak buat parenthesis. Sebenarnya untuk kita buat kutipan langsung tak semestinya ambil ayat yang pertama. Boleh ambil ayat di tengah-tengah pun. Cuma bila kita nak gabungkan antara ayat kita dengan ayat yang kita ambil daripada sumber, okey, rujukan tersebut, ayat tu kena gramatis. Okey, so awak kena pandailah gabung jalinkan antara ayat awak dengan ayat yang awak ambil daripada mana-mana sumber. Okey, contoh yang tidak ada muka surat, yang kita kira paragraf. Okey, ini kalau bahan dalam talian melibatkan portal. Okey, tapi sebab kita tak merujuk portal untuk kursus keterampilan, saya gunakan ini sahaja sebagai contoh. Okey, daripada organisasi Jabatan Immigration Malaysia tahun 2021. Okey, kita kira sendiri. Paragraf 1, paragraf 2. Okey, yang di-highlightkan nampak dia tak ambil daripada ayat yang pertama. Dia ambil daripada segala perbuatan sahaja. Jadi, contohnya, okey, definisi pemerdagangan orang berdasarkan Jabatan Immigration Malaysia 2021 ialah dia gabung dengan ayat daripada sumber yang dirujuk. Cuma ayat tu kena gramatis, okey? Dan tulislah para 1 sebab kita kira paragraf tersebut. Ini contoh yang tidak ada muka surat. Contoh yang berikutnya kalau ada kesalahan. Sebab konsep kutipan langsung kita copy bulat-bulat, salin saja. Okey? Jangan ubah apa-apa kecuali huruf besar kepada huruf kecil kalau kita ambil teks tadi yang saya nyatakan di awal tadi. Okey, dalam kes di sini kalau kita lihat, okey, ada kesalahan apabila ejaan menggunakan sepatutnya 2G bukan 1G. Okey, walaupun kita nampak ada lagi salah atas talian, sepatutnya dalam talian. Itu berdasarkan kesalahan tata bahasa yang saya andaikan bukan semua orang tahu.
di kalangan ke dalam kalangan, sebab ada mazhab-mazhab yang menerima. Jadi saya tak ambil kira yang itu, tapi dari segi ejaan, okey, pergilah pada mana-mana pun, awak ikut ideologi siapa pun, ejaan memang begitu, takkan berubah pun. Okey, kalau saya kata okey oleh kerana salah, tapi oleh kerana sebenarnya betul berdasarkan Asma Haji Omar. Bukan semua orang tahu perkara tersebut, sebab kita sendiri pun dalam tata bahasa ada aliran-aliran yang berbeza. Jadi dari segi hukum tata bahasa tersebut saya boleh pejam mata lagi, cuma dari segi ejaan yang ada kesalahan dalam teks yang awak rujuk, okey, kita akan tandakan kesalahan tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat di sini Muhammad Azli Yub, Kung Tek Wong, Noraini Muhammad Noh. 3 nama bermaksud gunakan nama pengarang pertama sahaja diikuti et al. Tahunnya 2016, muka surat 68 dan 69. Teks yang saya highlightkan di situ. Okey, persekitaran pembelajaran yang bercampur berdasarkan Muhammad Azli Yub et al. 2016 ialah percampuran antara, sebab tu kita gabung ayat tersebut, letak muka surat. Okey, letak tanda pembuka penutup kata, sebab ini kutipan langsung, gunakan SIC untuk sikat, kependekan dari sikat. Itu menunjukkan frasa yang menunjukkan, tanda yang menunjukkan ada kesalahan. Dan kesalahan sepatutnya 2G bukan 1G, bukan awak yang buat, tapi daripada teks sebenar yang awak kutip. Okey, itu sekiranya ada kesalahan. Okey, bahan rujukan kita bahan berbahasa Inggeris. Okey, boleh tak ambil bulat-bulat perkataan itu dalam bahasa Inggeris? Frasa, klausa itu daripada bahasa Inggeris. Tidak ada masalah pun sebenarnya untuk kita masukkan. Cuma nasihat saya, bahan yang kita rujuk janganlah pula bahasa Cina. Okey, sebab orang yang nak membaca belum tentu tahu bahasa Cina. Okey, bahasa Arab, orang yang membaca belum tentu tahu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggeris, kini bahasa dunia. Okey, nak tak nak, memang okey, mahir tak mahir, kita boleh menggunakan bahan itu masuk dalam penulisan kita berbahasa Melayu, tapi bukan secara keseluruhanlah dalam bahasa Inggeris. Okey, contohnya daripada Norman Fairclough, okey, yang ini ada nama keluarga Fairclough, okey, tahun 2001, okey, muka surat 105, okey, menceritakan tentang dua jenis modaliti. Jadi Fairclough 2001 melihat modaliti kepada dua dimensi yang dikenali sebagai modaliti rasional dan juga modaliti ekspresif. Jadi sebagai penulis, saya yang menulis ini, saya nak cerita apa itu modaliti rasional, apa itu modaliti ekspresif, dan saya nak meletakkan konsep modaliti, kedua-dua jenis modaliti itu dalam idea asal Fairclough tersebut. Jadi nak guna idea asal dia, saya akan gunakan ayat dalam bahasa Inggeris tersebut dimasukkan untuk memahamkan pembaca ini sebenarnya daripada Fairclough. Fairclough dia mendefinisikan modaliti ekspresif begini, modaliti rasional begini. Jadi kita akan masukkan teks dalam bahasa Inggeris tersebut. Cuma sesuaikanlah seperti yang saya kata tadi, awak nak letak dekat mana. Mungkin awak nak ambil daripada firstly tersebut. Jadi awak kena tentukan sendiri di mana awak nak meletakkan teks dalam bahasa Inggeris tersebut. Okey? Ini kalau kita gunakan bahan daripada sumber berbahasa Inggeris. Sebenarnya, bila kita melihat kepada kutipan langsung, ini yang awak kena ketahui. Okey, pertama kita hanya gunakan kutipan langsung sekiranya kita tak dapat jelaskan idea atau pandangan daripada sumber asal. Okey, maksud dia mungkin bahasa dia terlalu teknikal. Okey, ataupun bahasa dia, bahan itu macam tadi dalam bahasa Inggeris. Okey, awak tak dapat nak jelaskan, mungkin definisi yang awak bagi nanti, konsep yang awak bagi itu salah. Letaklah dalam bahasa Inggeris macam tadi. Dibenarkan. Kedua, bahasa dalam sumber asal itu teknikal sangat. Okey, sebab itu kalau kita lihat hadis yang dimasukkan dalam penulisan ataupun mungkin daripada undang-undang, okey, frasa, klausa, undang-undang yang dimasukkan, kita kekalkan sebab itu bahasa teknikal. Kalau kita ubah nanti maksud dia dah berbeza. Okey, itu dalam kes teknikal. Atau yang ketiga, kita nak buat perbandingan. Dalam bahasa mudah dia, awak nak bandingkan A kata apa, B kata apa. Okey? Contohnya dari segi definisi, sebab kutipan langsung kita banyak gunakan definisi. Menurut ABC, bahasa ialah bla bla bla. Okey, manakala B menjelaskan bahasa sebagai bla bla bla. Awak ambil ayat penulis sebenar yang mendefinisikan berkaitan dengan bahasa. So awak nak, jadi awak nak membandingkan pandangan tersebut. Jadi kemudian awak akan buat, okey, berdasarkan pemahaman awak, apa yang awak maksudkan tentang
bahasa tersebut daripada dua tokoh yang awak bandingkan pandangan tersebut. Itu sahaja yang dibenarkan berkaitan dengan kutipan langsung. Sebab itu, bila awak muat turun contohnya artikel jurnal, awak tak nampak pun tanda pembuka penutup kata. Awak tak nampak pun teks yang diindenkan. Penulisan lebih banyak menggunakan kutipan tidak langsung berbanding kutipan langsung. Itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan asas menulis kutipan dan juga kutipan langsung. Okey, kita akan jumpa berkaitan dengan kutipan tidak langsung pada minggu hadapan. Terima kasih.